Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah, yusikum bi nafsi bi taqwallah, faqad faza muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Imam dan Bilal, kita baca surah, tonton guru, tonton haji maupun hajah, ibu ayah ya Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Ada, alhamdulillah. Kita bersyukur kita masuk bulan Rejab sekarang ini dan kita makin hampir untuk menuju ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan di pertemuan kali kedua kita pada bulan lepas kita telah membaca hadis yang pertama daripada kitab kita Targhib wa Tarhib min al-Hadis Syarif karangan Al-Imam Al-Hafiz Zakiuddin Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Munziri atau lebih dikenal sebagai Imam Al-Munziri. Jadi antara pendekatan Imam Al-Munziri dalam menyusun hadis-hadis daripada kitab ini, tuan-tuan dan puan-puan, dan ada hadis yang sama matan dia tetapi berbeza dari segi siapa yang meriwayatkan, ya. Jadi dia akan dikata hadis itu sama dengan hadis sebelumnya, cuma diriwayatkan oleh orang lain. Kadang-kadang ditambah satu dua frasa berbeza. Jadi ini antara pendekatan Imam Al-Munziri dalam menyusun kitab At-Targhib wa Tarhib. Dan saya pun dah beritahu dengan seseorang yang kuasa mana nak beli kitab ini. Dia lebih daripada 3 jilid kitab ini, tuan-tuan. Bahasa Arab pun ada 3 jilid dengan tulisan yang sangat halus. Bahasa Melayunya lagi banyaklah. Jadi kita kena sabar, tuan-tuan, ya, insya-Allah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan lepas kita dah melihat bagaimana 3 orang dalam hadis itu Nabi menceritakan 3 orang yang dalam kesempitan terkurung dalam sebuah gua berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala mengikut keadaan masing-masing, dan dengan izin Allah, keikhlasan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dapat keluar daripada gua tersebut. Hadis yang kedua, hadis yang hampir sama juga, tuan-tuan. Jadi kita tak baca sebab dia kata hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, jadi hampir sama juga hadis itu, ya. Kita baca hadis yang ketiga. Hadis ini sahih dari Abu Firas, seorang lelaki dari Aslam. Dia berkata, nada rajulun faqala ya Rasulullah mal iman, qala al-ikhlas. Seorang laki-laki menyeru sambil bertanya, wahai Rasulullah, sambil memanggil Rasulullah itu, dia bertanya, apakah itu iman? Nabi jawab dengan ringkas, iman itu ialah ikhlas, al-ikhlas. Iman itu, tanda-tanda orang beriman ialah orang itu ikhlas. Iman bermula dari dalam diri, bermula dari dalam diri. Tasdiqun bil qalbi, dizahirkan melalui tingkah laku kita. Jadi mula dalam diri. Sebab itu Nabi kata iman itu ikhlas. Dan kita tak tahu, tuan-tuan, orang tu ikhlas tak ikhlas, kita tak tahu. Kita boleh tanyalah, awak ni ikhlas ke? Ikhlas, dia kata. Dia boleh jawab. Ikhlas tak ikhlas tu dia dengan Allah SWT. Sebab tu nanti tuan-tuan kita akan baca
hadis dalam bab riak nanti. Ini banyak lagi ni. Mungkin bulan depan, bulan lagi satu, mungkin lepas raya kalau kita baca hadis tu kan. Kurang lebih di dunia, kelakuan dia, tindakan dia, dan semua kata ikhlas. Sampai dia pun kata saya ikhlas kan. Zahirnya ikhlas, dia kata dia pun ikhlas, tapi di akhirat nanti bila timbang-timbang tak jadi macam tu kan. Tiga orang yang digambarkan di akhirat nanti. Pertama ialah orang yang belajar ilmu, dan macam kita lah, belajar kemudian naik sikit lagi jadi tenaga pengajar macam saya, atau baca Quran dan jadi orang yang hebat dalam membaca Quran dan juga mengajar Quran. Itu zahirnya nampaknya tu lah kan. Kita ikhlas untuk kat sini kan. Saya pun tak tahu tuan-tuan ikhlas tak ikhlas, saya tak tahu. Saya nampak ikhlas lah kan. Dulu je kan, saya cakap aku je kan, ikhlas lah tu kan. Tak ada buruk-buruk apa semua kan, ikhlas kan. Tapi di akhirat nanti Allah semak rupanya terselit satu perasaan dalam hati dia, supaya orang gelar dia ni alim, qari kan. Itu. Yang kedua, orang yang punya harta dan ikhlas ke ni derma, ikhlas dan dia dengan Allah saja kan. Saya ada duit, saya boleh infak macam-macam, dan orang nampak memang dia ikhlas. Sebab segi zahirnya semak rupanya dia nak dikenal sebagai orang yang dermawan. Sikit aja. Yang ketiganya, orang ni adalah orang yang berjuang fi sabilillah, nampak hebat berperang kan, tapi bila semak rupanya dia ada terselit dalam hati dia, supaya orang gelar ni orang yang berani. Masya Allah. Dan ketiga-tiga orang itulah yang Nabi sebut mereka itu balasannya dalam neraka terlebih dahulu. Alhamdulillah tuan-tuan. Nampak segi zahirnya tu ikhlas kan, kan? Sebab itu nak tahu orang tu ikhlas tak ikhlas, orang tu sendiri kita tak tahu kan. Tuan-tuan datang surau ni kan, keluar daripada rumah nampak ikhlas tu, cara keluar pergi surau tu kan, tengok surau ada yang ikhlas tu kan. Dalam hati kita tak tahu kan. Itu kita dengan Allah Subhanahu. Sebab tu kita jangan cepat-cepat menghukum orang itu nak menunjuk lah tu. Jangan tuan-tuan kan. Kita tak tahu setakat mana kualiti amalan dia, kita tak tahu kan. Sebab itu kita serah pada Allah Subhanahu wa taala kan. Sebab itu bila saja hadis itu yang pemandangan hari akhirat tu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Orang jauh-jauh jumpa dengan Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, pernah tak dengar satu hadis daripada Nabi? Dan sepanjang pengalaman kamu kehidupan kepada Nabi, dia nak cerita hadis tu tuan-tuan 3 kali baru sampai masuk. Dia kata saya pernah dengar di masjid inilah Nabi bercerita kan. Belum lagi cerita, pengsan kali pertama, dan bangun-bangun cerita lagi, pengsan yang kedua, sampai 3 kali baru yakin nak cerita tu hadis pemandangan hari akhirat. Muawiyah bin Abi Sufyan bila dengar saja hadis tu terus pengsan. Yang ni nak cerita pengsan, soal lagi dengar pengsan. Dan ini kualiti sahabat yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Sebab itulah kita jangan tunggu ikhlas baru nak beramal kan. Beramal biar sampai ikhlas. Itu pendidikan kita kan. Tuan-tuan puan-puan Allah SWT, dalam lafaz yang lain dia berkata, Rasulullah bersabda kan, saluni amma syi'tum, fanada rajulun ya Rasulullah mal Islam, qala iqamus salah wa ita'us zakah, qala famal iman, qala al-ikhlas, qala famal yaqin, qala at-tasdiq. Bertanyalah kepada aku apa yang kalian mahu kan? Lantas seorang lelaki menyeru atau bertanya, ya Rasulullah, Islam itu apa? Nabi menjawab, Islam itu ialah mendirikan solat dan membayar zakat.
Dia bertanya lagi, iman itu apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, ikhlas. Dia bertanya lagi, apa itu yakin? Yakin itu adalah membenarkan. Kan? Ini antara pendekatan Nabi menerangkan sesuatu melalui soal jawab. Kan? Soal jawab. Tuan-tuan Nabi biasa dengar kan hadis Jibril, hadis Jibril. Jibril datang jumpa Nabi, bertemu lutut dengan lutut, kan? Jibril berupa dengan seorang laki-laki yang penampilannya sangat bersih, tidak ada tanda-tanda dia itu sebagai seorang musafir. Kan? Sahabat semua menyaksikan, ini siapa pula datang ni kan, bersih. Tanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dan bila ditanya, Nabi jawab. Orang tu kata, sadaqta, betul. Kan? Tanya pula Islam pun dia, sadaqta. Tanya pula ihsan, jawab. Dan tanya pula bilakah hari kiamat. Nabi kata yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Tanda-tanda hari kiamat Nabi kata boleh jawab. Kan begitu. Ini salah satu pendekatan Nabi nak menerangkan dengan bersoal jawab. Bersoal jawab, ya. Sebab itu saya kalau dalam kelas, tuan-tuan, sama dengan Ustaz Mokhtar kita, dalam kelas ada soalan, satu pembelajar Melayu kita ni memang tak ada soalan. Kan, tak tahu lah Ustaz Mokhtar je bahasa Arab, mungkin banyak soalan, saya tak banyak. Ada soalan, saya faham, kan? Semua faham. Dia tanya, tak faham. Berbanding bila saya tentang kertas kerja di Indonesia, tuan-tuan, kan, pengurusi kata, siapa-siapa ada soalan, dan juga kat tangan, ramai tu. Soalan yang berkaitan dengan apa kita bincang dan soalan yang di luar, soalan yang kita tahu semua. Kan, Pak Jul mau tanya, dia panggil kita Pak Jul je, mau tanya, ya silakan, gini. Kita pun jawablah. Dan satu ketika, tuan-tuan, saya tentang kepimpinan. Itu topik yang sangat saya bersyukur. Kan, cerita pula pasal korupsi, dipanggil KKN, corruption, apa lagi, nepotism dan segala macam, itu soalan. Sehingga saya bawakan sebuah puisi yang dikemasikan oleh Pak Kiai Bishri, Mustafa Bishri, kan? Negeri-negeri amplop. Amplop apa, tuan-tuan? Envelope, lambang kepada rasuah. Saya baca-baca tu kan, semua tepuk tangan. Saya kata, kenapa tepuk tangan? Ya, kami pun enggak biasa dengar ini syair. Dia kata, lah, ini daripada Indonesia. Kan? Lepas tu ditanya saya, Bapak Jul, di Malaysia apa enggak ada amplop? Ya, saya kata amplop itu ada di mana-mana. Selagi ada nafsu yang berbahaya rela, selagi ada syaitan, amplop akan mengamplopi apa saja. Tuan-tuan, dan envelope akan, tapi ini bukan envelope bagi ceramah tu, tidak. Lambang kepada korupsi dan rasuah. Kan? Nah, jadi cerita, tuan-tuan, kita menyampaikan mesej melalui soalan-soalan begitu. Dan kita tahu jawab, kita jawab, tak tahu jawab, kita jawab, tak tahu jawab tak? Okay. Sama juga dalam hadis ini, Nabi tanya tentang Islam itu apa, ringkas Nabi jawab, iqamus salah wa ita'uz zakah. Dalam hadis yang lain Nabi sebutlah rukun Islam itu apa. Al-iman, Nabi jawab ringkas, dia ikhlas, kan? Ikhlas saja. Dalam hadis Jibril itu Nabi menjawab, iman itu beriman dengan Allah, Rasulullah, segala macam lah, kan begitu. Qala faman yakin itu ialah at-tasdiq. Nabi, tuan-tuan, bila orang tanya, Nabi jawapan dia agak berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Soalan sama tapi jawapan berbeza. Kenapa? Sebab Nabi tengok siapa yang tanya. Kapasiti nak menerima jawapan itu, Nabi tengok siapa yang tanya. Dalam hadis berkaitan tentang apakah amal yang terbaik perlu dilakukan, kan? Ayul Islam afdal, kan? Soalan sama, tapi bila kita baca jawapannya berbeza. Jadi tuan-tuan, bila baca hadis, kenapa Nabi jawab itu lain-lain? Nabi melihat siapa yang tanya, kan? Siapa yang tanya?
Apa amalan yang terbaik? Nabi kata kena istiqamah, kemudian beriman kena istiqamah. Jadi menunjukkan orang tu ada berkaitan istiqamah ni masih diragui kan. Ada pula yang bertanya apa amalan Islam yang terbaik. Nabi kata beri makan ke orang, kan, solat di awal waktu. Jadi Nabi jawab itu berdasarkan keadaan orang itu. Sehingga kan Dr. Al-Qardawi bila dia bincang hadis ini tuan-tuan, dia kata apa? Itulah sifat Nabi. Nabi melayani seseorang seperti seorang doktor perubatan nak bagi ubat kepada seseorang. Tak sama, dos tak sama, simptom tak sama kan. Jadi itulah kerja Nabi kan. Sama juga Nabi dengan seorang sahabat kumpul, dan tiba-tiba datang seorang warga emas tanya, ya Rasulullah kan, kalau boleh tak dalam bulan puasa kan saya mencium isteri saya bulan puasa kan. Nabi kata boleh, tak ada masalah. Datang pula anak muda, ya Rasulullah di bulan puasa boleh tak saya mencium isteri saya? Nabi kata tak boleh. Kan, sahabat yang ada pada majlis tu tuan-tuan tertengok-tengok. Nabi pun kata, saya tahu kenapa kamu tertengok-tengok antara satu sama lain. Soalan sama, jawapan beza kan. Yang warga emas tadi, dia kata dia boleh kawal nafsu dia berbanding hak muda ni, kan. Itu khusus pada orang tu tuan-tuan kan. Tapi kalau kita juga boleh kawal macam tu, kita kategori orang macam tu. Ada juga warga emas yang tak boleh kawal nafsu, ada kan. Jadi Nabi tengok siapa yang tanya, kan. Sama juga Nabi SAW ketika dengan Aisyah kan. Ketika dengan Aisyah, tiba-tiba kain yang Nabi pakai tersingkap betis sampai ke betis, kan. Masuk Sayyidina Abu Bakar jumpa dengan Nabi. Aisyah tu anak dia kan. Jadi Rasulullah tak buat apa-apa, dibiarkan sikit kain dia terbuka sikit punya betis dia ya. Masuk pula Sayyidina Umar, macam tu juga. Masuk Sayyidina Uthman bin Affan, Nabi cepat-cepat potongkan kain dia. Jadi Aisyah ni dia nampak tu Nabi buat macam tu. Jadi Aisyah tanya, ya Rasulullah, minta maaf nak tanya sikit, tadi bapa aku masuk kain kau macam tu, buat tak faham je. Itu bahasa kita kan ya. Tuan tak buat apa-apa pada kain tuan. Sayyidina Umar masuk macam tu, tapi Sayyidina Uthman masuk, tuan mengenakan dengan elok kain tu. Kenapa? Kan? Kenapa macam tu? Dia kata, aku malu kepada seorang manusia yang mana malaikat pun malu dengan orang itu. Siapa dia? Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi Sayyidina Uthman adalah orang yang sangat pemalu, sangat lembut, sangat lemah lembut. Sayyidina Abu Bakar pun lembut juga, tapi Sayyidina Uthman lagi lah. Sampaikan malaikat malu dengan Sayyidina Uthman. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika dilantik menjadi khalifah kan, khalifah, orang nak bai'ah dia kan, bai'ah dia setelah kematian Sayyidina Uthman, rakyat bai'ah dia kan. Dia kata, minta maaf, saya tak boleh menerima pelantikan sebagai khalifah. Saya tak boleh menerima watikah khalifah ini daripada rakyat. Dan saya tak boleh terima. Dulu tak ada SD tuan-tuan. SD tak ada. Kepercayaan tu ada, rakyat bagi. Jadi rakyat bai'ah kan, tuan jadi khalifah selepas Sayyidina Uthman. Apa jawapan Sayyidina Ali tuan-tuan? Dan saya belum boleh menerima watikah pelantikan khalifah ini selagi seorang manusia yang mana malaikat Jibril malu dengan dia belum diuruskan dan selesaikan jenazah dia. Tuan-tuan. Jadi kalau kita dengar ada orang cuba kutuk sahabat tuan-tuan, cuba pelekeh sahabat, kita kena pertahankan generasi sahabat ini tuan-tuan. Jangan biarkan mereka memperapa-apakan Rasulullah dan juga para sahabat tuan-tuan. Dalam hadis yang lain tuan-tuan, hadis yang keempat, sahih li ghairi, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda pada haji wada,
pada haji perpisahan. Nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha faruba hamilin fiqhin laysa bifaqihin thalathun la yughallu alaihinna qalbu mri'in mu'minin ikhlasul amal lillah wal munasahatu la'immatil muslimin wa luzumu jama'atihim fa inna du'a'ahum yuhitu min wara'ihim. Semoga Allah membaguskan wajahnya seseorang yang mendengar ucapanku lalu dia memahaminya. Berapa ramai pembawa fikih yang tidak faqih, yakni tidak mengerti sesuatu daripada apa disampaikan. Tiga perkara yang kerananya hati seorang mukmin tidak akan ditimpa dengki. Pertama, mengikhlaskan amal kerana Allah. Kedua, memberi nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin dan tetap berpegang kepada jamaah mereka kerana doa mereka mengelilingi mereka dari belakang mereka. Pertama, Nabi nak sampaikan apa tuan-tuan? Semoga Allah mengelokkan wajah orang yang mendengar ucapanku lalu dia faham. Betul tuan-tuan? Nabi dah doa kepada kita tuan-tuan ya. Siapa yang dengar hadis Nabi, mukanya akan berseri-seri, akhlaknya akan bagus, tingkah lakunya akan bagus. Bukan itu saja, faham apa yang Nabi sampaikan. Sebab itu kalau ada majlis hadis ke tuan-tuan dan kita yakin hadis apa itu hadis sahih dan bukan hadis palsu, dan hatta hadis gaib sendiri pun kalau beramal pun boleh, kita jangan lepaskan peluang tuan-tuan. Dan setengah orang lepas asar baca hadis, setengah orang lepas subuh baca hadis kan. Tapi kalau sudah ada urusan yang tak dapat dielakkan, kita nak macam mana? Tapi kalau ada masa, dengarlah walaupun sepotong hadis. Kan? Sebab Nabi kata, Nabi dah doakan orang yang mendengar ini Allah baguskan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita pergi mengerjakan umrah kan, kita nampak ramai pelajar kita yang berada di Madinah kan, mereka itu mendengar hadis, belajar hadis Nabi tuan-tuan. Kita jumpa dengan orang tak minta apa tuan-tuan, tolong doakan saya. Sebab mereka berada di bumi Rasul, mereka belajar di bumi Rasul, sentiasa ada di Masjid Nabawi kan, doakan, kata nak doakan makcik nak kan, sambil-sambil kita mengerjakan ibadah kat situ kan, kita cari mereka dan malah kita boleh explore keseluruhan Masjid Nabawi itu tuan-tuan, boleh explore kan. Kalau tuan-tuan rajin boleh pergi ke perpustakaan dekat satu tuan-tuan kan. Jadi barangkali ada yang belum sampai, boleh masuk kat situ kan, tengok koleksi ada kat situ banyak kan. Tengok tiang-tiang yang ada kat mana, di mana kedudukan dulu ahli sufah kat mana kan. Jadi rugilah kita kumpul dia banyak-banyak hanya untuk sembahyang je, dapat pahala juga, tapi gunakan kesempatan itu untuk menjelajah keseluruhan Masjid Nabawi kan. Masuk pintu sana, masuk pintu sini, jangan kita hotel kita kat sini, kita masuk pintu itu saja explore macam. Apatah lagi kalau kita jumpa mereka yang mendengar hadis-hadis Nabi, belajar hadis Nabi, maka akan tengok wajah-wajah mereka sangat berseri-seri tuan-tuan, sangat berseri-seri hadis ni tuan-tuan dalam kitab Bahrul Madhi Bahrul Madhi oleh Syekh Muhammad Al-Mardawi. Dia letak hadis ni tuan-tuan kan, kerap dalam kitab-kitab, dalam kitab nak tunjukkan kitab Bahrul Madhi, kitab hadis berasal pada kitab nama Imam Tirmizi kan. Jadi dia bawa hadis ini kan, kerap nak tunjukkan betapa ruginya orang tak dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu saya sarankan tuan-tuan, kat rumah kita paling kurang ada buku hadis kan, buku hadis. Ambillah mana-mana pun kan, paling kurang fadil amal tu yang sudah disaring oleh para ulama kita. Dan sambil tidur tuan-tuan, okey kan, baca sepotong hadis kan. Sebelum baca WhatsApp lah tuan-tuan kan. Baca WhatsApp, kita baca hadis dulu kan.
Saya sekarang tengah baca hadis-hadis berkaitan tentang kasih sayang Nabi SAW, diinput oleh seorang rakan saya di Jakin, mengumpulkan 20 hadis bagaimana Nabi seorang Nabi yang kasih dengan umat dia. Kan ada dia punya tafsiran semula 20 hadis, tapi nama je 20 hadis. Setiap hadis itu dihurai lagi. Saya rasa 100 hadis dalam kitab itu, tuan-tuan. Ada seorang rakan saya bagi buku kecil je, hadis tentang innamal a'malu binniyat. Tapi dikupas hadis itu, apa maksud niat dan apa tindakan orang yang pasang niat. Sebagai contoh, tuan-tuan datang ke surau ni, apa niat tuan-tuan? Kan, solat itu baru satu kan. Keluar pada rumah kita nak solat, okey, itu baru satu. Kegiatan kita dalam surau ini, tuan-tuan, dalam kitab itu 20 niat kita boleh pasang. Kan, 20 niat. Pergi nak solat. Bila solat itu kita dengar bacaan Quran yang dibaca oleh imam dalam solat. Kan, itu dah ada niat dah. Nak dengar bacaan imam. Wirid, kita pula niat sama-sama berzikir dengan Allah, berzikir zikrullah dengan para yang lain. Kan, kita pula bersilaturahim, ada niat untuk membuat silaturahim. Itu baru satu, 20. Kan, belum lagi kita jalan jumpa pula sahabat kita, nak sambung satu rahim. Bila ada kuliah pula, ada ceramah ke, tazkirah ke, ada niat lagi. Kan, baru satu, innamal a'malu binniyat. Saya fikir tu ada 120 soal lebih macam tu. Banyak pun. Nak pergi ke Nuri, ada niat dia. Dan nak ziarah kawan, ada niat dia. Beberapa hadis tu, tuan-tuan. Jadi saya menyarankan, kan, kita beli kitab hadis di pustaka kita pun ada sini, kan. Ambillah satu yang simple dia baca, kan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam apa yang Nabi sebut ini, tuan-tuan, ya. Dan Nabi kata farubaha minal fiqhin laysa faqihin. Nabi nak beritahu kapasiti tak sama. Dan barangkali orang yang menyampaikan itu dia tidaklah sebagus mana pun pengetahuan dia berbanding dengan orang yang tak dengar. Kan? Sebab barangkali bila dia nak beritahu, malam tadi aku dengar Ustaz Zul cerita macam ni, kita tak tahu dia tu lebih tahu daripada kita. Kan? Sebab tu saya kadang-kadang risau, tuan-tuan, bila sama-sama berkongsi ni, kan, saya akan perhatikan siapa dalam majlis saya ni, kan. Kan, siapa dalam majlis saya, ya, ada seorang kawan dia menyampaikan tadi, beri ke belakang tu ada Saiful Samaah Mufti, menggeletar dia, tuan. Dan seorang tu bekas mufti ada ke belakang, menggeletar dia. Apa dia buat? Baca Quran, baca hadis, baca Quran, baca hadis, syarah tak ada. Takut syarah lagi daripada apa sebenarnya. Kan? Itu sebab yang menyampaikan itu kadang-kadang dia bukanlah sealim mana pun berbanding yang mendengar itu. Sebab tu kita walaupun duduk di sini, tuan-tuan, tawaduk tu kena ada. Saya ingat lagi almarhum bapa saya pesan bila mula saya ceramah di kampung, pesan dia, kau jangan tipu orang, dia kata. Jangan cakap bohong. Jangan cakap itu dia. Saya ingat sampai sekarang. Setinggi mana pun kelulusan kau, kau baca kitab apa pun, jangan berbohong. Apa maksud dia? Sampaikan dengan betul lah. Sampaikan dengan betul. Kan? Sebab tu saya sebelum-belanya saya tak nak memberi kuliah di kampung sendiri. Sebab orang tahu kita siapa. Dalam poket ni semua ni, kan, kau kecil dulu bagaimana apa semua tahu. Seboleh-bolehnya saya mengelakkan, tapi bila dipanggil tu kita datang juga lah, kan. Bila Nazis masjid telefon boleh. Nak kata tidak tu, kan, bagi tempoh dulu. Tempoh bukan apa, kita bukan ada pun program lain. Ya ke tidak, ya ke tidak, ya ke tidak, kan. Bila dah confident, okey. Dan sebab kita memang macam ni lah, kan. Nabi pun mengatakan lagi, tuan-tuan, 3 perkara yang kerananya hati orang mukmin tidak akan ditimpa dengki, kan. Pertama, ikhlas amal kita kerana Allah. Yang kedua, kita sentiasa memberi nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, dan kita tetap
mengikut mereka selagi mereka tetap dengan kebenaran dan juga dengan Al-Quran dan Sunnah, kerana doa mereka mengelilingi mereka dari belakang mereka. Dan ini kerja hati tuan-tuan, yang semua tak nampak. Hati bukan dalam bentuk hati ayam atau hati lembu tu, tak. Ini bentuk yang bentuk kerohanian, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai kita kata ada soal hati, apa lagi, hati nurani, benda-benda tu semua tak nampak. Ya, dia dalam bentuk yang sangat abstrak, yang dalam fizikal tak ada. Itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun kata sampai hati, kan, apa lagi, terasa hati. Hati itu kat mana? Kan? Di dalam ni lah, benda-benda yang di dalam ni yang kita suka untuk kita nak tegal kat mana. Kan, suka kat mana. Tapi itulah Nabi kata, selagi kita pegang pada ni, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala beramal, dalam masa sama kita ada kerja amal ma'ruf nahi munkar, dakwah ada, masa itulah hati Nabi kata orang itu tidak akan ditimpa dengki. Ya, gitu. Sebab itulah saya nak ceritakan pada bulan lepas, saya beritahu kan berkenaan tentang keikhlasan hati seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu ketika, tuan-tuan, bernama seorang ahli sufi yang terkenal, iaitu Ibrahim bin Adham. Dia ni satu ketika dia lalu di sebuah pasar bernama Basrah, kan? Basrah. Jadi kat situ orang kumpul, jadi orang tanya dia, "Ya Aba Ishaq," orang tanya dia, kan? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Itu pasti kalau kamu minta, aku kabulkan. Masalahnya sekarang ni, ditanya dengan Syekh Abdul Wahab, kami ni dah lama minta dengan Allah, kan? Munzu dahrin, lama dah. Fala yastajibu lana. Allah tak kabulkan pun hajat dan permintaan kami. Dan seolah-olah macam ada bertembungan antara ayat itu dengan apa yang kami lalui. Punya penilaian ada hamba-hamba perempuan, "Ya ahla Basrah," dia kata, "Wahai penduduk Basrah, matan qulubukum, hati-hati kamu mati, fi asyarati asya, sebabkan 10 perkara." 10. Tuan-tuan boleh tunggu ke ni 10 perkara ni? Sejam ni. Kita tanya pengurusi lah. Kan? 10 perkara dia ada kata menyebabkan bila kita berdoa dan bimbang-bimbang Allah tak kabulkan hajat dan permintaan kita. 10. Pertama, araftumullah wa lam tu'addu haqqah. Kamu kenal Allah tapi kamu tak tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu Allah itu tetapi tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang betul. Apa lagi? Macam-macam lah yang ya Allah suruh tak buat, ya Allah kata jangan dibuat, begitu. Araftumullah wa lam tu'addu haqqah. Saya ringkaskan Ustaz Muhtar, jadi 10 minit. InsyaAllah. Kenal Allah. Ini pula kenal Allah, kena belajarlah bab tauhid, kita belajar, kan? Dengan jadi setengah orang nak cari Allah tapi bukan dengan cara yang sebenarnya. Macam yang berlaku sekarang tu kan, nama seorang tu lah namanya macam kuih itu tuan-tuan. Kan, tuan-tuan faham kan? Saya mengajar satu surah tuan-tuan yang mengajar cerita pasal ni lah. Tiba-tiba di habis kuliah tu ada seorang kata, "Ustaz, saya ada masalah sikit." "Masalah apa?" "Saya friend Facebook dengan orang yang Ustaz sebut tu," dia kata. Tuan-tuan tahu tak siapa yang sebut ni? Yang berpanjang tu kan, yang kata kalau tak khusyuk solat, jangan solat. Nama macam kuih tu. Lepat. Kan lepat. Kan dia kata jangan solat kalau tak khusyuk. Kan? Nak kenal Allah tu, dia ada macam mana tuan? Jadi kawan ni, dia kata saya sahabat ataupun kawan dalam Facebook dengan nama yang saya sebut tadi. Saya hampir-hampir terpengaruh dengan dia. Saya kata kalau unfriend, kalau nak remove friend dia, cepat remove, saya kata. Takut. Tapi datang mengaji lah. Saya pesan pada waktu datang mengaji, kuliah tauhid kena datang, kuliah fiqh datang, supaya kita mantapkan. Itu pertama.
Yang kedua, bila Nabi kata qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bihi. Kamu baca Quran tapi kamu tak beramal dengan Quran. Baca Quran tapi tak faham. Baca Quran tapi tak menghayati apa yang Allah sampaikan dalam Quran. Bimbang-bimbang, hati kita mati. Kan? Sebab tu kalau ada kelas tafsir, tuan-tuan ikut. Kan? Baca Quran ada terjemahan. Okey. Oh, ini terjemahan dia. Tapi terjemahan kadang-kadang pun tak membantu kita untuk faham. Dan dengar kelas tafsir. Sini ada kelas tafsir kan, jangan miss. Di mana-mana pun ada kelas tafsir, kita ikut. Sebab bimbang-bimbang begitu kan. Yang ketiga, kamu kata kamu cinta Nabi tapi kamu sering meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Kita tak mampu, tuan-tuan, nak ikut sunnah Nabi semuanya. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Satu. Apa sunnah Nabi yang kita mampu, tuan-tuan, yang kita lazimkan? Salat berjemaah. Okey, alhamdulillah. Apa lagi? Jadi kita pilih yang ni, kita istiqamah dengan sunnah Nabi, kan? Begitu. Jadi ikut kemampuan kita. Kalau nak buat semua, alhamdulillah. Tapi kalau tak mampu, kita pilih sikit-sikit, kan? Yang keempat, tuan, kamu kata kamu isytiharkan syaitan musuh kamu, tapi kamu setuju dengan syaitan. Kan? Isytihar syaitan musuh nombor satu, tapi dalam masa sama jadi pengikut syaitan. Dalam kata ini pun menyebabkan hati-hati kita mungkin mati. Yang hati kita mati menyebabkan doa kita tidak dikabul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tuan-tuan, kamu kata kamu sukakan syurga tapi kamu tak beramal untuk masuk syurga. Kan? Doa nak masuk syurga tapi tak beramal masuk syurga. Itu pun bimbang-bimbang juga. Yang keenam, takut api neraka tapi lari untuk masuk neraka. Kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita sebab kita takut, tapi kita lari ke arah itu, nak masuk dalam neraka. Bimbang-bimbang dalam antara doa kita tak bagus sebab hati kita begitu. Dan sebab itu, tuan-tuan, dalam hadis yang panjang Nabi mengatakan, ini hadis qudsi, dan bila kita berada dalam majlis zikir, bila kita berada dalam majlis ilmu, malaikat tadi telah mencari-cari, tuan-tuan, majlis zikir. Dan bila jumpa dengan majlis kita, dia duduk dengan rasa tawaduk, mengembangkan kepala dia. Kan? Kita kena percaya seperti hadis Nabi, tuan-tuan, hadis sahih. Kan? Kepercayaan kita bukan sebabkan dia ada, tapi keimanan kita menyebabkan dia ada. Kita tak nampak, tuan-tuan, malaikat ada di sini. Kan? Apa bukti malaikat ada, tuan-tuan? Bila dia mengembangkan kepala dia, kita rasa tenang dulu dalam majlis ilmu. Tuan-tuan tenang tak? Tenang, Ustaz, aircon ada, kipas ada, memang tenang dulu. Itu setenang-tenangnya. Kan? Sampai tolong lap, orang kata kan. Kan? Itu tenang. Tiba orang sini tempat lain kan? Sehingga kan malaikat ditanya oleh Allah, dan Allah itu maha mengetahui. Kan? Hamba-hamba itu minta apa? Minta syurga. Apakah mereka nampak syurga? Tidak, ya Allah, mereka tak nampak syurga. Tapi kalau mereka nampak, bagaimana? Ini dialog antara Allah dengan malaikat yang turun tadi. Kalau mereka nampak syurga, mereka berlumba-lumba nak masuk syurga. Sebab nampak. Sekarang tak nampak pun mereka minta. Kan? Habis apa lagi mereka minta? Mereka minta berlindung daripada api neraka. Ya Allah, mereka tu nampak neraka ke? Tak. Kalau mereka nampak neraka, mereka belum lari daripada nak masuk neraka. Kan? Itu hebat itu. Sebab tak nampak. Kan? Andai kata kita nampak, tuan-tuan, pahala ganjaran tu kan, gantung kat surau ni, tuan-tuan, mau runtuh surau ni, orang rembat satu-satu. Kan? Siapa datang lambat memang rugi, tak dapat apa. Kan? Siapa datang cepat, dia dapat. Memang Ustaz Mokhtar kena fikir macam mana nak buat surau lebih besar. Kan? Sebab nampak. Isu sekarang tak nampak. Kan? Kita heran, tuan-tuan, kan?
bagaimana masjid di Temelloh Jaya tu ramai orang waktu subuh, ramai. Dan sampai dibicara, sampai sekarang orang cerita apa rahsia begitu ramai tuan. Kawan saya pergi pada minggu lepas tuan, pergi, tapi nak sampai ramai itu dimakan masa, dia kata. Makan masa. Kita dengar cerita dia lah, kan? Satu, dia kata prasarana memang terbaik. Orang datang, solat, selesa, kan? Tapi bila dia kuliah, kan, dia taklah ramai macam tu. Kan ada urusan masing-masing dia keluar, tapi solat memang ramai. Sebab prasarana memang seronok. Datang nyaman, sejuk, seronok. Tapi yang paling penting ialah kesatuan hati-hati orang yang datang. Itu nak didik itu bukan sehari dua, lama. Kan? Sebab itu baru ni tuan-tuan, di Sabtu lepas kita JKJ Surau berhimpun di Masjid Seri Putra kita tu, kan? Mendengar sedikit amanah daripada bahagian pengurusan masjid JAIS, kan? Antaranya tuan-tuan, SURAU. Dia disyarahkan S tu apa? S tu adalah syura, bermusyawarah lah, berunding lah, jangan gaduh-gaduh di surau. U, apa dia? SU, ukhuwah, persaudaraan ada di surau. Okay. R, rahmah, redha. Rahmah tu apa? Kasih sayang. Kan? Sebab kita masuk surau ni, kita sama je sebenarnya, sama kan, sebelah kita A, sebelah kita B, kan, sama je. Sebab kita berimamkan imam yang satu, imam yang sama, berkasih sayang dan redha. SURA, amanah, masing-masing menunaikan tanggungjawab, kan. Sebagai makmum, tanggungjawabnya apa? Imam, pengurusi pun tanggungjawab dia. Kita ahli biasa, apa tanggungjawab kita? Sama-sama. SURA, U bawah tu ialah unity, kesatuan yang ada. Jadi kalau nampak itu cantiklah dia kata, segi idealnya begitu. Itu dalam kalimat yang kami berikan pada hari itu. Banyak lagi tuan-tuan, kita nanti tak habis pula ni, ya. Okey, seterusnya ialah yang ke berapa? 7. Kan? Kamu kata kematian adalah satu yang pasti dan benar, tapi tak buat persiapan untuk mati. Innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Tak bersedia. Ya? Mati satu benda yang pasti, tetapi kita tak pasti bila mati. Ya? Tapi kita tak buat persiapan untuk mati. Tak kira orang muda, warga emas, semua akan merasa mati. Ya? Kan ada nasyid tu tuan-tuan, kan? Orang kaya mati, orang miskin mati, rakyat biasa mati, raja-raja mati. Itu ada lagunya tuan-tuan. Maksudnya semua mati. Semua mati. Sebab itulah Hatim bin Aqsam, kan, pernah ditanya, dan dia ceritakan, dia kata tiap-tiap pagi Hatim kata malaikat akan, syaitan akan membisikkan ke telinga kita atau di sanubari kita dengan beberapa soalan. Soalan pertama ialah, kamu nak makan apa? Ini waktu pagi. Yang kedua, kamu nak pakai apa? Yang ketiga, kamu nak tinggal di mana? Kan? Apa jawapan Hatim Al-Ansar? Dia kata, kalau orang tanya aku, jawapan pertama ialah, apa yang kamu nak makan? Aku jawab, ana aklu al-maut. Saya hari ini nak makan kematian. Ini memang level tinggi tuan-tuan. Kita pagi-pagi nak makan apa? Kan? Kadang-kadang ibu-ibu masa solat itulah dia nampak senarai resipi yang ada. Allahu Akbar. Dia pergi juga. Bila buat cuba dia bawa juga. Kan? Resepi semua tu. Bukan ibu-ibu di belakang, ni ibu-ibu ni, dia ibu yang soleh kat belakang. Amin. Itu kan. Senarai resipi ada. Nak makan kat mana? Nak makan apa? Nak makan kat mana? Lagi teruk siapa yang kita nak makan hari ini. Itu lagi teruk tu kan? Itu lagi teruk. Kan. Yang kedua, apa yang nak kamu pakai? Itu bisikan-bisikan syaitan
yang ada, nafsu yang ada. Kita nak pakai apa, kan? Kita nak pergi kerja, kita dah ada list kita, kan? Seminggu cukup baju yang sudah di iron. Hari Isnin baju apa, Selasa apa, Rabu baju kopra, Khamis baju batik, kawan kajar lah. Hari Jumaat tu tengok baju Melayu atau baju-baju ala-ala Melayu, komplit 5 hari. Tapi apa jawapan khatib tuan-tuan? Orang tanya saya apa saya nak pakai. Hari ini saya nak pakai kain kafan. Masya Allah. Wah, saya bila belajar dulu, bila Tok Guru beritahu tu, insaf terus. Pakaian kita pakaian kafan tuan-tuan, kain kafan. Kita pun tak simpan kain kafan di rumah, kan? Nanti orang kata kita buang terbiat, buka-buka je kan, satu set kain kafan. Tuan-tuan, saya pernah pergi satu surau, saya kerap pergi satu surau tuan-tuan, kan? Jatuh kuasa surau letak set kain kafan tu kat mana? Kalau kita letak kat mana tuan-tuan? Dekat bilik pengurusan jenazah lah kan? Jatuh kuasa letak mana tuan? Dekat merah tu. Dekat merah tu, betul. Disusun juga. Dia kata, saya tanya lah, Ji, siapa bagi ni? Wakil rakyat bagi. Habis susun kat situ. Insaf Ustaz, dia kata, Pak Imam insaf, kami pun insaf. Seluruh kampung tak ramai, kan? Saya kerap datang situ, saya kira tinggal 9 je, dah seorang pakai, dia kata. Kan? Last kali saya tanya, mana Pak Imam? Pak Imam tak pakai, dia kata. Itu orang kampung kata macam tu, kan? Itu saya pun dah lama tak pergi surau tu kan, tak tahu dah kena habis dah, saya pun tak tahu. Jadi nak begitu insaf, nak ngajar orang tu letak di situ. Kan ada satu masjid tuan-tuan, saya pergi, imam kata apa? Selalu imam kalau dia sebelum baca, sebelum dia takbir kan, dia kata istau wa tadilu dalam sah. Imam tu baca apa tuan-tuan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya jemput mana ayatnya? Tak ada. Rupanya nak bagi tahu ini adalah solat yang terakhir untuk kita. Kan makam tinggi tuan-tuan. Imam muda tu bukan imam macam kita ni dah ni, muda. Tapi saya harap orang faham lah, kan? Itu mesti disampaikan, ini adalah solat yang terakhir. Saya pergi ke Langkawi tuan-tuan, satu masjid, kan? Cuti hari itu di sekolah. Imam pun dia keingatkan sambil dia istawu macam dulu, sampai buat handphone, matikan apa semua kan. Last kali dia kata, pastikan ini solat yang terbaik, barangkali solat terakhir kita pada kali ini. Kan? Hebat kan? Kalau kita buat skrip tuan-tuan kat surau ni kan, siapa jadi imam, ini skrip dia, jangan lupa. Kan? Memang surau ni surau yang terbaik. Surau saya pun tak buat tuan-tuan. Kan? Tapi bila dengar tu, Masya Allah, ini peringatan daripada seorang supaya innal mauta haqqun walam tasta'id dulu. Hatim kata persoalan yang ketiga tuan-tuan, kamu nak tinggal kat mana hari ini? Kamu nak menginap kat mana? Jawapan dia lah, saya nak menginap di kubur hari ini. Jadi semua soalan kita kata soalan maut semua, kan? Soalan maut. Pakaian pun hari ini nak makan kematian, hari ini nak pakai kain kafan, hari ini nak duduk di kubur. Barangkali inilah kot dibuat persiapan untuk sesuatu. Yang ke-9 tuan-tuan, yang ke-8, kita sibuk dengan aib orang lain, tapi kita lupa kita juga punya aib. Sibuk dengan hal orang tak betul kan, macam kita betul semua, kan? Jadi jangan lupa kita juga ada aib kita, kelemahan kita yang kadang-kadang kita tak nampak tapi orang lain nampak, kan? Yang ke-9, kamu makan nikmat Allah tetapi kamu tidak bersyukur atas nikmat tersebut, kan? Kita lupa, kan? Kita sekadar mengucap Alhamdulillah di bibir, tapi segi amalan kita tak menyokong pun ucapan Alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau kita baca kitab hikam tuan-tuan, ada hikam yang syarah oleh Syekh Muhammad dan Mufti dalam tuan, dia beritahu bukan sekadar syukur dari segi lidah, tapi syukur dari segi mata, telinga, hati, tangan, kaki, semua tu, kan? Dan yang ke-10 tuan-tuan, kan, kamu mengebumikan jenazah-jenazah sahabat-sahabat kamu, saudara-saudara kamu, tetapi walam ta'tabiru bihim, tidak mengambil iktibar daripada kematian mereka. Dan kita menyaksikan seorang, kan? Sebab tu saya, kalau saya baca talqin tuan-tuan, saya tak pakai teks yang ada tu kan, pakai teks, kita bagi tazkirah sikit, kan? Agak garang sikit. Tuan-tuan,
Kita berhadapan dengan satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kematian adalah benar. Sekarang saudara kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kematian ini. Kita bila lagi? Kan orang bisik, ustaz nak bagi ceramah ke apa ni kan? Saya tegur, siapa yang duduk di atas kubur kan, sila bangun. Siapa yang berasap bawah pokok, matikan segera. Oh, garam baca ni kan. Sebab tu Allah tak panggil saya dah boleh takin. Kan? Garam semacam ni kan. Tapi akhirnya kita cuba belai balik, tuan-tuan. Kita kata sekarang ni ayahanda kita di bawah, bonda kita di bawah, kan? Kita di atas, apa kita buat? Dan kita boleh mengucapkan selamat tinggal wahai kekanda, selamat tinggal wahai adinda, selamat tinggal wahai ayahanda, wahai bonda. Kan? Keluar tu tak ada apa-apa. Kan? Jadi kepada anak-anak, doakanlah. Masa tu dia selalu dah sekali tuan, gagang mula je tuan, bagi semua ambil attention. Kan? Kalau mula-mula dah sayu tu kan, tak ada apa, gagang. Gagang dulu, baru belai balik kan. Akhirnya insyaAllah begitu. Jadi yang dikatakan itu, kita mengkebumikan mautakum walam tahtabiru bihi. Kan? 10 perkara tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan Allah pandu kita tuan-tuan. Dan kita sambung insyaAllah pada pertemuan akan datang bulan depan dengan hadis-hadis yang lain teman ya. Kita sempat baca 2 hadis saja pada malam ini kan. InsyaAllah mudah-mudahan saya yang baca hadis ni tuan-tuan mendapat manfaat, dan tuan-tuan yang mendengar hadis ni juga mendapat manfaat. Kita amalkan, kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita, ahli keluarga kita. Mudah-mudahan ilmu Allah ini akan terus hari dalam masalah kita pula insyaAllah. Ya, aku lakukan lihada, astagfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma adina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jannibna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzaban nar. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam.